Dengar. Okey. Okey, saya rasa dah 60 orang yang join ni, maknanya mungkin hampir majoriti mentor ataupun kalau tak ada mentor pun mungkin dia dah wakilkan kepada peserta. Sebab peserta kita ni memang advance lah, saya rasa memang dia boleh sampaikan apa yang ada. Cuma kalau boleh lah kalau boleh memang mentor lah sendiri sebab untuk malam ni memang banyak perkara penting yang kita nak kongsikan. Sebabnya yang pertamanya adalah, kejap saya share slide. Baik. Okey, boleh nampak slide saya? Nampak? Okey. Okey, kalau ikutkan pada malam ni kita nak umumkan pemenang yang dah hantar video yang banyak tu. Memang kita memang teruja dan kita kagum lah dengan hasil yang ditunjukkan oleh para peserta. Tetapi disebabkan sekejap ramai lagi duk admit ni, duk request nak masuk kejap. Baik, disebabkan ada perubahan yang tidak disangka-sangka dan sangat mengejutkan. Jadi kita dalam masa yang terlalu singkat kita terpaksa buat perbincangan dan keputusan yang mungkin tidak menyenangkan ramai pihak malam ni, tapi kita tidak ada keputusan, tidak ada pilihan yang lain. Saya akan kongsikan. Dia sebenarnya game ni dah berlaku perubahan yang besar daripada format yang asal disebabkan yang pertamanya adalah ini. Okey, surat ni dia keluar pada 21 Oktober dan disampai pun tak sampailah 21 tu. Dia delay lambat sikit. Bila surat ni dikeluarkan oleh KPM, jadi dia jadi macam satu tsunami lah kan. Sehingga kan ada setengah kejadian tengah-tengah buat koko pun kena stop, berhenti terus, mengejut kan. Kita taklah sampai tahap macam tu. Cuma bila keluar arahan terbaru surat ni surat yang menunjukkan ada punca kuasa yang kita kena patuh. Jadi di sini jelas dia menyebut, dia kata sebarang aktiviti selain daripada PDPC, tak kiralah bengkel ke, taklimat ke, kursus ke, meeting ke, buat robot ke dan sebagainya, selain daripada PDPC yang secara bersemuka. Yang secara bersemuka. Kita kena ingat, keyword kat sini adalah secara bersemuka. Tidak dibenarkan. Kalau PDPC memang bersemuka di sekolah, itu dibenarkan. Cuma di sini, kalau aktiviti selain daripada PDPC, belajar di dalam kelas itu, dia bersemuka langsung tidak dibenarkan. Baik. Jadi, tertanya-tanyalah kita. Kita ni game online kan. Boleh tak boleh kan? Sebab tafsiran kepada surat ni, dia bergantung pula kepada pihak jabatan-jabatan lain yang terlibat, PPD, JPN. Jadi sebab memandangkan terentang ni sebuah entiti kerajaan, kita tertakluk pada banyak peraturan lah. Kita bukan pihak swasta. Jadi kita kena rujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan. Pertamanya kita jumpa PPD dan kita jumpa JPN. Jadi hasil perbincangan dan keputusan yang
diberikan oleh pihak berkenaan. Pertandingan ini perlu diubah format, sebab format yang asalnya di final nanti kita akan buat secara live. Bila buat secara live tu, kita dah sediakan satu platform, kita dah sediakan tempat untuk hakim bersidang untuk kita buat program tersebut. Jadi hakim ni dia kalau ikut plan yang asal, dia berkumpul di satu tempat. Hakim pun terdiri daripada ramai juga guru dan juga pensyarah-pensyarah ada. Jadi bila berkumpul di satu tempat untuk menghakimi pertandingan final kita tu, dia tak dibenarkan lah. Dia dah melanggar. Dia dah melanggar surat kuasa ini. Jadi JPN kata tak boleh buat. Jadi kita pun cuba nego lagi. Kita bagi kita cuba pujuk dan kita bagikan pilihan supaya benda ni dapat diteruskan. Sebab kalau dia pilihan yang pertama, tangguh lah. Tangguh program ini, tangguh. Tangguh. Tapi tangguh tu sebenarnya sangat seksa lah sebab kita pun dah buat dah berapa persen dah separuh jalan, dan kita pun tak tahu nak tangguh tu bila pula boleh buat sebab COVID ni kita tak dapat jangka Kita tak boleh nak kata lepas ni bulan 11 dah okey, bulan 12 dah okey. Kita tak boleh nak jangka. Tapi kalau kita ambil keputusan tangguh tu, satu keputusan yang kita tak tahu risiko dia macam mana. Kita tak boleh, uncertain kita tak boleh jangka. Jadi kita bagi pilih, kita tak nak tangguh tu. Kita kata kita nak buat dan kita adjust lah. Kita adjust. Bila kita bincang dengan JPN, maka terhasil lah ini format baru yang dinanti-nantikan. Saya ringkaskan sikit berkenaan dengan format baru ini. Baik, untuk round yang pertama yang kita sebut sebagai round kelayakan yang kita dah umumkan checkpoint pada 7 Oktober yang lepas itu, dah selesai. Alhamdulillah, dapat semua video yang kita nak. Cuma dari segi format ataupun kualiti video tu, saya tak nak ceritalah secara detail. Cuma masih tak menepati lah, sebab ada yang hantar macam zaman sebelum ni je, 3GP je Kita nak zoom, nak tengok masa pun tak nampak, sakit mata Jadi malam ni insyaAllah kita kongsikan sikit teknik untuk ambil video yang lebih. Tapi tak semualah. Hampir 80% tu okey, memang terbaik lah Cuma ada segelintir yang segi kualiti video tu kita tak boleh nak susah kita untuk kita menilai. Tapi tak apa. Jadi bila dah hantar semalam, bukan semalam, 24 Oktober ni, jadi tentulah ramai yang tertanya-tanya siapa yang layak pergi ke final dan seterusnya. Jadi bila bincang dengan pihak JPN, tak apa, dia kata boleh teruskan, cuma modify. Sebab video yang pertama tu, kalau dari segi dia panggil reliability dan validity untuk kesahan, kebolehpercayaan, keabsahan tu banyak sangat boleh dipertikaikan. Kalau ikut kehendak JPN, dia kata nilai yang tu sudah bagi hadiah. Dia tak nak lagi kalau boleh Sebab benda ni SOP ni sangat strict Kita nego lagi. Kita kata tak cukup Video yang pertama tu memang kita boleh pertikaikan. Banyak perkara kita boleh pertikaikan Jadi kita ambil cadangan, kita kata round yang kedua ini kita akan minta lagi satu video. Kita akan bagikan checkpoint yang baru, yang malam ni kita akan automatickan sequence number tu. InsyaAllah Abang Mok akan buat nanti secara automatik, komputer. Ni bukan ni lah, bukan manusia yang pilih memanglah Abang Mok tekan, tapi dia komputer yang akan bagikan nombor tu. Dan kita buat video macam biasa. Cuma yang pentingnya, yang saya nak highlightkan di sini, round 2 ni tak macam round 1 dah Sebab sebelum ni saya tak boleh nak kongsikan video yang sebelum ni yang dah hantar tu. Sebabnya satu, sebab kebanyakan video dia tak ikut SOP tak ikut SOP dekat dan tak pakai face mask, pelitup muka. Mungkin salah model atau pelakon yang tunjuk video tu juga kot. Tak nampak betul-betul ikut patuh SOP jadi semua pun macam terikut dengan macam tu. Tapi tak apa. Sebab tu saya pesan awal-awal dulu, ada saya sebut jangan viralkan lah video yang kita ambil itu. Sebab ini adalah pertandingan bukan pertandingan untuk mengejar like dan komen Yang tu cerita lain lah. Nanti kita buat pertandingan yang macam tu, boleh lah promote betul-betul, biar like banyak, biar komen banyak. Tapi pertandingan kita ni bukan macam tu Kita kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kita kena privatekan benda tu. Sebab tu kalau kita upload di YouTube, para mentor sekalian, kita kena buat unlisted Kejap lagi saya kongsikan cara macam mana nak buat Simple je, tak sampai berapa saat saya tunjuk cara dia.
Kan? Kita nak link tu hanya hakim saja tahu, kan? Biar orang lain tak tahu. Kan? Itu lebih mudahlah untuk kami. Sebab bila kita share tu, kadang-kadang kita tak perasan kan. Kita buat di sekolah, kemudian keluar pula arahan yang terbaru macam ni kan. Ramai pula komen, ni buat kat sekolah hari Sabtu kan. Sekarang Koko tak boleh. Jadi kesan dia, kami tak ada masalah sebab kami dah war-warkan benda ni, peraturan ni. Tapi pihak kan, cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu dan murid yang terlibat tu seolah-olah dah macam melanggar sikit apa tu peraturan kan, buat hari Sabtu dan sebagainya. Jadi yang ni kita tak nak. Dan selepas ni kita kena jaga betul-betul, dan saya akan detailkan perkara ni. Baik, faham kan tentang round yang kedua ni. Kita akan buat semula macam video yang satu, tapi lebih kemas lah. Okey. Yang final kejap lagi. Baik. Ini syarat tambahan. Syarat tambahan yang diminta, yang dipohon oleh pihak atasan. Kalau kita patuh yang ni, kita boleh buat yang ni, barulah dia benarkan untuk kita teruskan pertandingan ni. Jadi syarat ini adalah berdasarkan dia nak selarikan dengan arahan terbaru surat KPM yang bertarikh 21 Oktober ini. Baik, jadi syarat yang pertama biasalah kita kena patuhi SOP Kementerian Kesihatan Malaysia dan MKN. Jadi pelitup muka tu wajib pakailah. Sebab tu di sini saya tulis GPM sebut pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Dalam recording nanti, pelitup muka diwajibkan sebab kita tertakluk dengan SOP. Kemudian nombor 4 ni penting. Yang ni yang kita nak highlightkan nanti. Bagi mengelakkan berlakunya kontak fizikal, saya tambah lagi sebenarnya, dia ada satu lagi, dan tidak bersemuka. Dan tidak bersemuka. Ni ayat yang penting. Ramai lagi ni baru masuk ni. Terlepas dah yang tadi. Baik. Bagi mengelakkan berlakunya kontak fizikal dan tidak bersemuka, hanya seorang peserta dibenarkan untuk menyertai sesuatu sesi pertandingan. Contohnya, jika peserta pertama terlibat dalam rakaman video pengujian robot, maka peserta kedua pula terlibat dalam sesi soal jawab atau perbentangan. Baik. Okey. Saya bagi satu situasi lah kat sini sebab dia tak nak lagi dalam video yang seterusnya ini ada dua peserta Sebelum ni okey sebab surat ni tak keluar lagi. Sekarang dah keluar surat yang ni, dia tak boleh ada berdua lah. JPM kata kena ada seorang saja dalam setiap sesi. Contohnya kalau seorang tu dia nak terlibat dalam video, kawan ni yang seorang lagi tak masuk dalam video, dia hadir untuk sesi dipanggil Q&A, dipanggil Viva ataupun ujian oral. Nanti Cikgu Wan akan terangkan sikit tentang Viva ni, tentang cara pengujian yang final tu. Baik, jadi di sini yang pentingnya satu lagi yang ditekankan, peserta mestilah mendapat kebenaran penjaga dengan mengisi borang kebenaran ibu bapa. Nanti yang ni pun tuan-tuan murid-murid kena isi, kena suruh parent sign borang ni. Kalau tak ada borang ni, tak di-upload kepada kita sebelum 31 Disember nanti, tak layaklah, hilang kelayakan. Yang ni paling penting, borang penjaga ni. Yang kita akan share kan borang ni esok, dan boleh download dan boleh hantar sebelum 31 lah. Kalau tak boleh nak scan pun tak apa, ambil je snap pakai handset, kemudian tally dekat kita, ataupun apa cara nanti kita akan terangkan. Boleh hantar borang tersebut. Yang pentingnya borang tu diisi dan ditandatangani. Baik. Yang seterusnya, yang keenam, peserta digalakkan melakukan semua aktiviti yang berkaitan pertandingan ini di rumah. Di rumah. Sebenarnya bukan digalakkan sebenarnya ni. Memang kena buat di rumah. Kalau ikut JPN dia sebut, kena buat di rumah. Bila buat di rumah memang tak ada isu lagi lah. Dia tak melibatkan kebenaran pihak sekolah. Dia di rumah saja. Jadi isu tentang bersemuka dengan orang lain pun tak timbul lah. Yang ni yang dia paling tekankan, buat di rumah. Tapi, saya bagi situasi mungkin yang dah rasa risau dah ni, kena buat di rumah, di rumah lain pun tak okey dan sebagainya. Kalau nak buat di sekolah juga macam mana? Kalau katalah tak boleh sangat nak buat di rumah, macam mana? Yang tu atas kreativiti mentor lah. Saya tahu ramai yang bijak, yang orang kata apa, yang kreatif dia boleh buat sebenarnya cuma jangan viralkan lah Contohnya dia
Dia buat di sekolah tu, tempat tu memang nampak lah di sekolah betul kan. Nampak apa tu, makmal komputer atau di bilik KH. Ada juga bahagian-bahagian kita yang di sekolah yang menunjukkan, ni saya bukan galakkan, tapi cuma saya bagi cadangan, dah tak ada sangat kan cara yang kita nak usahakan untuk boleh buat di rumah tu, nak buat juga kat sekolah. Kan, jadi tempat-tempat yang kita rakam video tu ataupun kita nak buat live untuk Q&A nanti tu, biarlah nampak macam rumah, kan, nampak macam rumah. Tapi yang ni sebenarnya kalau dengan kebenaran penjaga dan pihak sekolah, kan, sebenarnya GPM boleh tolak ansur kan, pihak atasan boleh. Tapi dia kata, kan, kalau boleh buat di rumah itulah yang paling terbaik lah. Game ni buat di rumah. Maknanya recording yang video kedua ni pun buat di rumah. Sebab apa? Sebab yang tu lebih nampak game ni memang game yang menepati dia panggil kepatuhan kepada SOP itu sendiri. Baik. Tapi tak apa, kejap lagi kita bincangkan. Saya baca dulu. Baik. Jika peserta gagal mematuhi syarat yang ditetapkan, peserta akan hilang kelayakan serta-merta. Jadi katalah tak pakai pelitup muka, tiba-tiba hantar video kita tengok tak ada pelitup muka, kita dah tak ambil dah video tu. Dalam video yang kedua nanti tiba-tiba ada 2 pula peserta bukan seorang, kita tak boleh dah ambil dah video tu, kan. Baik, setakat ini syarat tambahan ni saya rasa jelas kot. Yang saya nak ulang dan ulang lagi, kan. Kita kena patuh SOP, dalam video yang kedua ni kita kena patuh SOP yang dengan berdisiplin dengan tegas lah. Tak boleh buat macam yang video yang satu lah. Baik, yang keduanya dari segi privacy itulah, kita jangan publikkan, kita jangan share, jangan viralkan video rakaman kita seperti yang sebelum ni. Saya pun terkejut kan. Saya ingat orang upload dekat YouTube je. Rupanya kreatif. Peserta ni dia upload di Facebook ada di IG pun ada kan. Jadi macam-macam platform kan. Bila kita search tu, jumpa kan, ada kan. Jadi sebenarnya pertandingan ni bukanlah kita nak mencari like sebenarnya kan. Tak apalah, dah menang nanti kita boleh kongsikan video tu, tak ada masalah. Tapi sebab memandangkan masih dalam pertandingan, saya rasa peserta perlu patuhlah, buat private kan dulu video tersebut. Baik, saya nak kongsikan cara kita nak privatekan video kan. Kalau kita nak upload di YouTube tu sebenarnya, kejap saya stop dulu. Okey, ni saya bagi contoh untuk kita nak okey, sementara saya cari saya punya slide tu, Cikgu Wan dan lain-lain tu boleh tambahlah apa yang saya sebutkan tadi, sementara saya nak cari video ni. Ni Ustaz Zul. Okey. Sebab tu kalau ikutkan di rumah tak perlu kan. Sebab di rumah tu yang paling selamat lah kan. Tetapi sebab kita tak boleh nak declare kan, kita buat tu kat mana nanti kan. Jadi orang pun dia pun tertanya ni kat mana sebenarnya kan. Tapi kalau kita pakai pelitup muka tu, habis lah, selamat lah kan. Jadi tak ada isu lagi lah. Sebab tu saya rasa, sebab kita rakam pun tak lama kan. Kita rakam dalam masa 3 minit je. Jadi rasa okey kot pakai pelitup muka. Kita pun nak promote SOP punya promotion kan. Kita suruh orang pakai pelitup muka ni satu benda yang baik sebenarnya kan. Jadi saya rasa pakailah pelitup muka. Mana pula video saya? Ya, betul. Betul. Okey, live tu hanya Viva, hanya soal jawab Q&A sebab
kita tak dapat buat yang live robot tu sebenarnya kerana faktor hakim lah tak dapat bersidang kan, sebab kita dulu dah setting kan dengan kemudahan yang mencukupi. Kita buat di hotel yang selesa dan ada kelajuan internet yang bagus untuk para hakim bersidang dan menilai, sebab kita pakai ramai hakim pada masa tu. Jadi bila tak boleh berkumpul tu, dia satu kekangan lah untuk hakim nak buat penilaian yang ramai tu. Jadi bila berbincang panjang dengan pihak atasan, mereka kata tak boleh lah, tak boleh buat. Memang tak boleh tu. Kalau buat tu memang risiko dia tinggi lah kan. Memang kena compound dan sebagainya. Jadi kita compound tu mungkin tak tahulah kena tak kena, sebab yang pentingnya kat situ sebab ramai kalangan guru dan juga pensyarah yang terlibat sebagai hakim. Jadi mereka tertakluk pada arahan KPM dan kalau buat ada tindakan lah, tata tertib dan sebagainya. Jadi kita tak naklah benda tu berlaku. Biar kita buat setakat yang kita mampu. Jadi video itu adalah pilihan yang diterima oleh pihak atasan kan, dia terima buat video baru tapi dengan SOP ataupun dengan kriteria ataupun syarat yang telah kita sebutkan tadi lah. Dia berbezalah dengan video yang pertama tu, dia lebih ketat. Cuma untuk menguji, untuk menilai, dia panggil, sebab saya pun tengah buat kajian PhD kan, abang mok kita pun student PhD, memang sangat strict bahagian instrumen ataupun tool yang kita nak gunakan untuk menilai sesuatu. Jadi kebolehpercayaan, reliability, validity tu memang kita tekankan juga. Setakat yang kita boleh. Nak kata mengelak penipuan tu kita tak boleh kata mengelak kan. Mengurangkan tu mungkin ya kan. Dengan apa tu format yang kita buat ni, kita cuba untuk mengurangkan penipuan, sebab biasalah orang nak menang ni memang macam-macam cara dia boleh buat kan. Kita nak kata mengelak tu memang tak dapat lah. Saya rasa tak dapat kan. Mengurangkan tu mungkin kita dapat, sebab itulah kita tampilkan dengan format yang macam ni kan, yang Viva. Video pun kita bagi tak lama kan. Dulu 2 minggu kan, sempatlah 2 minggu tu fikir macam-macam kan. Adalah pandai masing-masing pandai macam mana cara nak menang. Ini kita bagi singkat ni. Okey, saya share cara nak upload. Baik, saya cadangkan upload di YouTube lah. Di YouTube ni dia smooth. Dia untuk nak upload pun mudah dan untuk kita nak download, nak tengok balik pun cantik lah format dia. Baik, okey, saya tengok, saya tunjuk. Saya sempat buat sekejap lah tadi pasal video ni. Okey, boleh nampak video saya? Nampak tak? Okey, nampak. Okey, ni bila kita dah buka YouTube. Saya buka daripada awal. Okey, kita buka YouTube. Okey, kita klik butang yang kat atas tu. Untuk upload. Untuk create tu kan, yang kita upload. Okey, dia keluar macam ni. Keluar. Asyik baiklah internet laju sikit boleh lah. Okey, dia akan keluar macam ni. Bila kita dah upload, dia keluar terus. Title kita, kalau video kita title Zul tu, Zul dia keluar kan. Kalau kita nak edit title, boleh, tak ada masalah kan. Kemudian bila dia dah ni dia tengah upload, finish. Bila finish tu dah keluar. Thumbnail ni kalau dia ambil pada video lah. Kalau kita ada grafik sendiri, kita boleh upload Kemudian dah habis. Yang ni penting. Okey, kat sini kita kena ambil unlisted Jangan ambil public Ambil unlisted Ambil unlisted. Klik saja unlisted Bila klik unlisted ni memang orang lain tak boleh tengok Jangan public. Jangan ambil public. Ambil dekat unlisted tu. Klik je kat situ. Kemudian kita pun save Kita save dia. Keluar. Link ni boleh copy je. Klik kat sini, copy link. Isi dalam Google Form yang kita sediakan. Mudah. Sangat mudah. YouTube ni memang dia smooth lah. Video dia senang. Dia format dia pun okey. Dan saya cadangkan kalau boleh mentor-mentor ambil dalam bentuk landscape lah Jangan portrait Portrait ni tak cun lah Kita ambil dalam bentuk landscape Kalau kamera tu canggih, ada wide angle, zoom out kan. Bagi besar, nampak luas kan. Dan formatnya kalau boleh 1080 kan. Setakat ni tak ada lagi lah saya terima yang 4K kan. Kalau 4K pun tak ada masalah Kita boleh download Kita internet kita okey kelajuan, boleh download. Tapi jangan 3GP lah zaman Nokia dulu kan. 3GP tak nak lah. Kalau boleh format 1080, 720 pun still okey. Dan HD 1080 tu cantik lah. Jangan format terlalu kecil lah. Sebab YouTube ni smooth je sebenarnya kalau kita setakat 1080 tu upload kan.
Baik, itu tentang video. Ada lagi tak? Sebelum saya sambung. Ada yang nak mencelah. Ada lagi Ustaz Zul soalan? Okey, okey. Okey, sila Ustaz Zul. Okey, saya terlupa nak mengalukan dalam perbincangan kita pada malam ni sebenarnya ada tetamu besar VIP kita sebenarnya daripada pihak ada Puan Intan daripada pihak Teknologi Park uh, Mosti kira anak Mosti ni. Ni tengoklah kita punya apa tu saya tunjuk sikit kita punya ni pun ada TPM punya. Ni yang orang penting lah yang menolong kita untuk merealisasikan. Sebab saya pun terharu sebenarnya bila ada pihak Mosti yang sudi bekerjasama. Sebab kita tengok anak-anak kita memang minat lah. Ada kumpulan apa tu, Cikgu Wan yang pada Kuantan tu dia buat sampai tak tidur malam kan. Tapi tak menjadi. Tak apa. Kita bagi second chance, kita ada peluang ni. Dia kata dia tak tidur malam budak. Siapa Wan? Dia Codis Boy Dia dua orang budak tu. Dia duk cerita, dia kata tak tidur malam buat kan coding. Tapi robot tak jadi-jadi juga. Tapi yang tu yang kita nak buat. Dia tak menipu, dia buat sendiri kan. Tak jadi pun tak apalah kan. Dia akan jadi lepas ni, insya-Allah. Okey. Jadi terima kasih Puan Intan ada pada malam ni dengan kita untuk kita. Sebenarnya ni sesi kita yang keberapa? Yang keempat ke yang ketiga dah kita dah buat banyak kali. Dan alhamdulillah memang feedback sambutan memang kita pun terharu lah. Baik, kita teruskan kita sambung kepada ni sebelum pergi kepada perkara penting kita iklan dulu sikit-sikit. Saya nak share mana skrin saya nak share kejap. Okey. Yang ni mungkin dapat menjadi perangsang lah kepada kita untuk terus berusaha sebab peluang masih terbuka. Jangan risau, semua masih terbuka peluang. Okey, ni hadiah pun dah ada, dah sampai kan, bukan cacalang kan. Medal ni medal yang berat ni sebenarnya kan. Stiker medal ni pun yang emboss yang memang waterproof punya bukan cacalang. Kita buat yang terbaik lah kita nak bagi kan. Dan kita sijil pun kita bukan cacalang juga, sijil kita ada daripada tak apa pointan saya share. Boleh? Okey. Ni draft lah tak ada sign lagi. Sebenarnya dah ada sign daripada pihak Musti dan ada syarat lah nak dapatkan CJ nanti Dia ada kaedah untuk dapatkan CJ ni. Dia bukan mudah-mudah untuk dapat. Kena jawab juga survey dan sebagainya. Dan juga ni sijil daripada pihak kementerian lah kementerian sebab uniknya kita ni mendapat kelulusan daripada pihak KPM. Jadi selepas tamat pertandingan nanti kita akan hantar laporan kepada pihak KPM untuk mendapat pengiktirafan peringkat kebangsaan. Jadi siapa yang masuk ni tinggilah markah PJSK-nya nanti. Itu yang kita fokuskan juga. Jadi kita tak nak sia-sialah siapa yang masuk. Okey, itu iklan. Kemudian saya terlupa dah saya nak kongsikan apa tadi. Benda yang paling penting lah malam ni yang ni sebelum sampai kepada yang ni semua dah berdebar Okey. Okey, sebelum ni kita dah reveal checkpoint untuk pusingan yang pertama kan. Sekejap saya ambil dulu. Okey. Kita dah cabut, kita dah ada pusingan yang pertama dan memang hebatlah bila tengok video yang dihantar tu ada yang laju tu pun mengalahkan cikgu yang ajar Macam Abang Mok sendiri pun dia engineer, dia yang buat program, dia yang develop robot. Tetapi bila
ada peserta yang dapat buat lebih laju pada dia. Yang tu memang kemenjadian yang sangat luar biasa lah. Kita panggil lawan Tok Guru. Tu lawan Tok Guru kan. Tok Guru buat robot tapi dia yang dapat potong kan. Boleh buat dengan hebat. Tapi tak apa, kita uji lagi. Jangan terlalu selesa, jangan terlalu gembira kan. Sebab selepas ni kita ada ujian yang lebih mencabar dan kita harap semua sudi menyambut cabaran tersebut. Jadi masih ada peluang kan kita buat yang untuk yang terbaik. Baik, malam ni kita akan siarkan, kita akan reveal checkpoint yang terbaru untuk pusingan yang kedua. Jadi saya bagi pembayangnya kan. Satu checkpoint memang kita tidak akan ubahkan dia, kita akan kekal je di situ. Tolong tulis sikit dekat chat tu. Checkpoint apa yang tidak akan berubah? Saya nak tengok. Dekat chat tulis. Checkpoint berapa? A sampai E tu apa yang tak berubah agak-agak? Ada yang jawab laju E. Betul, checkpoint E. Sebab kan kalau saya ubah yang ni, kalau kita ubah yang tu memang memang tak tahu lah, kalau boleh buat juga tu memang adalah sebabnya kan. Makan masa. Jadi yang ni sebenarnya permainan ni, game ni dia mendorong, dia merangsang kepada pemikiran komputasional. Yang ni saya sedang mengkaji dalam pengajian PhD saya. Saya buat dalam bidang IR 4.0 dan juga robotik. Abang Mok tengah study PhD. Jadi benda-benda yang kita buat ni bukan biasa-biasa lah. Jadi ketulusan tu penting. Kalau kita tipu, samalah, tak ada mana kan. Jadi kita buat betul-betul, insya-Allah kita akan dapat impak yang bagus segi pemikiran komputasional kita tu, kreativiti dan sebagainya. Baik, malam ni kaedah dia kita akan reveal dengan cara kita main roda impian Abang Mok. Abang Mok akan tapi sebelum tu sedia apa tu handset masing-masing. Boleh kita akan share balik benda ni, tapi malam ni secara live kan, secara live. Jadi kalau ada handset tu nak snap terus checkpoint yang kita reveal nanti, tu lebih maknanya dia bersedia lebih awal. Maknanya dia orang pertama lah yang tahu checkpoint. Kita akan letak juga dalam kita punya Google Drive nanti untuk dia download checkpoint ni. Tapi kalau malam ni dia dapat snap terus, lagi bagus lah kan. Baik. Tapi sebelum kita nak reveal malam ni, sebelum Abang Mok nak setting untuk reveal, saya nak minta satu lagi urustia kita, satu lagi urustia teknikal kita, Cikgu Wan, untuk ceritakan tentang apa yang dimaksudkan dengan Viva. Ada orang telefon pula dia. Dia memang macam tu. Dia orang paling sibuk. Okey. Dia apa yang berlaku di final 31 Oktober nanti kan. Sebab kita dah ubah format kan. Sebelum ni kita nak buat robot kita tu berlumba secara live kan. Tu memang seronok lah kan. Memang tapi tak ada rezeki kan. Mungkin kita doakan COVID hilang, kita akan buat lagi sekali pakai remote control kan, RC dan sebagainya. Tapi tak apa kan. Yang ni pun agak menarik juga. Ini dah mirip kepada student PhD dengan master ni kan. Viva. Kelas kan Viva. Jadi minta tolong Cikgu Wan, tapi jangan bagi soalan bocor Cikgu Wan. Kalau bagi bocor saya remove malam ni juga Cikgu Wan. Jangan bagi soalan bocor kan. Bagi hint clue-clue tu sikit tu boleh lah kan. Tapi kalau bocor soalan jaga. Okey, dipersilakan. Tafadhal Cikgu Wan. Cerita sikit pasal Viva ni. Ya, saya stop sharing. Okey, sila share. Okey, nampak? Nampak.
Wan kejap Wan. Minta siapa ni? Puan Nolin ni dia presenting pula sekarang ni. Jadi bila dia presenting dia kacau Cikgu Wan punya slide. Minta dia stop presenting. Puan Nolin Muhammad Mohtar. Sebab dia presenting ni. Saya tak boleh nak stop ni. Dia present pula. Jadi dia jadi 2 presentation. Okey, minta dia stop. Tak boleh. Tak boleh, dia kena stop sendiri. Sepatutnya boleh. Hmm. Okey. Soalan masih berkisar macam mana cara nak upload. Itulah kita kata sebenarnya ni bukan kita mengajar tentang robotik je ni. Ni dah masuk ICT .
Ni dah 3.0, IR 3.0 kan. Kita sekarang berada di zaman IR 4.0 kan. Kita dah ada cloud, kita ada big data analytic, kita ada autonomous robot, kita ada IoT kan. Yang cerita tentang upload ni adalah 3.0. Tapi tak apa, kita berkongsi kan. Semuanya kita dapat pendahan. Ustaz Zul pun ada sebut ni cara nak upload video tadi kan. Saya dah tunjuk. Dia tak sebab okey, saya mencelah sikit Cikgu Wan. Itulah saya nampak macam penggunaan Telegram group tu tak digunakan secara berkesan lah kan. Sebab dia mungkin dia segan kot nak tanya dalam group Saya dapat banyak private message lah kan. Tak berhenti juga dapat kan, sekejap ni. Sepatutnya dia gunakan medium group sebab kalau saya tak dapat membantu kan, saya tak dapat bagi jawapan, ramai lagi yang dapat tolong Tapi kalau tanya kenapa robot saya tak berjalan, yang tu saya minta maaf lah Yang tu saya tak boleh nak tunjuk macam mana robot tu sehingga boleh berjalan Sebab ini pertandingan Kalau kelas pun kita sebenarnya dah share hampir 20 video. Betul Cikgu Wan, Ustaz Zul? Saya rasa 20 lebih video tutorial daripada zero. Sebab sampaikan ada peserta yang daripada Mukah Sarawak dia daripada tak boleh berjalan robot itu dia boleh berjalan dengan hanya menonton video tutorial. Bukan bersemuka ni, dia tengok video. Boleh buat robot dan berjalan Jadi yang EV3 pun sama boleh buat. Jadi kalau kita teliti video-video yang disediakan tu memang sangat baiklah untuk kita tengok Mbot pun misalnya robot Mbot pun boleh buat. Video tu hampir 20 20 video kita sediakan. Secara teknikal tu ada perkara yang detail kita tunjukkan, nak calibrate macam-macam Jadi tolong tengok. Dan kalau tak boleh, tak dapat, tanya dalam grup. Sebab sekarang ni saya rasa tak ramai yang gunakan Telegram tu untuk bertanya. Dia lebih suka direct kepada saya Dia tanya direct Saya memang tak sempat lah nak jawab satu-satu. Okey, ada soalan lain? Boleh. 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 Sebab dia ada juga kumpulan yang tak cukup sifat ni. Bukan tak cukup sifat macam mana. Dia dapat cari untuk satu tim tu seorang je. Jadi dialah yang buat program dan dialah yang boleh menjawab dan dialah segala-galanya dialah. Jadi tak ada masalah itu. Ha. Hmm. Boleh. Tak ada masalah. Okey, ada lagi soalan? Itulah dekat nak pukul 10 dah ni. Kita dah hampir ke sejam dah masa kita. Sebab selalunya kita dalam sejam je. Okey, Abang Mok bersedia Okey, Abang Mok cerita dulu. Nanti tak faham tu apa 1 part 3 siapa yang depan sekali tu apa, part tu apa. Okey, Abang Mok sila cerita dulu. Betul lagi.
Sekejap Muak, kita tanya dulu, dah ready belum? Kalau dah ready, tulis sikit kat bawah, dah ready ke belum? Okey, Ustaz Mazlan boleh saya tak boleh nak share sebab Abang Muak share yang screen ni. Jadi saya tak boleh share track. Okey, tak apa. Muak off dulu. Saya share sekali bagi dia orang nampak gambaran yang ABC tadi. Dia orang tak ingat. Okey, stop. Saya share track dulu. Okey, kalau guna handset mungkin tak nampak sangat lah kan. Tadi ada yang kata tak nampak video saya. Mungkin dia pakai handset kot. Tak nampak saya present tadi. Okey, ni track dia. A di sini, yang kat putus-putus ni A. Kemudian dekat logo sign negara ni B. Kan? Dekat logo yang dekat lekuk sana, curve sana tu C. Kemudian D dekat diamond ni, dekat diamond D. Dan yang terakhir E. E tak jadi salah, kita tak kacau pun yang 5 ni. Jadi 4 ni yang akan kita isikan nombor yang akan shuffle nanti. Lagi sekali A, B, C, D dan E. Ingat betul-betul. Ini dia punya kedudukan dia. Tapi jangan risau kalau malam ni terlepas pun tak ada masalah. Kita akan share dalam group nanti. Okey, saya stop. Okey, Abang Muak boleh ready. Okey, harap semua dah okey, dah ramai semua dah ready. Ya, betul. Track ni untuk round kedua. Betul Raja Segaran. Betul. Ini track yang untuk round kedua. Kejap. Kejap Mak, saya nak isi sekejap. 4 3. Okey. D2 kan? Okey. 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 Okey, saya akan sharekan. Yang ni lebih jelas lebih jelas dia punya macam mana kita nak buat ni. Okey. Okey, itu dia. Okey, E5 Okey. Okey, kena sikun tu. Sikun. Dah expert dah kan. Dah pengalaman di round pertama dah 3 minggu, 2 minggu lebih dah. Saya rasa sekejap je ni. Malam ni juga siap ni. Okey, yang link untuk hantar kita tak buka lagi lah untuk round yang kedua ni. Kita malam ni kita tak share lagi link untuk penghantaran tu. Kita bagi peluang lama. Bahagian diamond tu mesti pusing habis ke? Okey, cerita tentang macam mana checkpoint tu dikira. Kalau kita dah kongsikan sebelum ni video-video. Dia mestilah melalui checkpoint yang anak panah tu jadi dia kena lepas lah. Dia melepasi. Jadi atas kriteria masing-masing lah nak buat macam mana kan. Asalkan dia lepas. Dia lepas. Asalkan dia sampai ke situ. Okey, lagi soalan?
Atak asal lalu checkpoint je. Betul lah memang. Kalau lalu lagilah dikira kan. Tapi lalu tu dengan sikun lah. Kan? Kalau lalu berterabur je, itu tak ada markah lah. Jadi dia ikut sikun. Okay, ada lagi soalan? Okay, saya rasa expert Melaka ni. Tak ada soalan dah ni. Berhenti di stop ada markah tak? Berhenti di stop dapat 10 markah bonus. Soalan yang bagus Okey, soalan dia tanya, boleh tambah masa lagi tak untuk round kedua ini? Masa dia yang itulah sebab kita kena satu lagi yang saya nak highlightkan kat sini. Kita punya kelulusan dengan KPM ni sebenarnya sampai 31 Oktober sahaja. Jadi kita kena buat sebelum 31 lah. Dan yang sebenarnya yang kita limitkan masa ni sebab inilah betul-betul menguji siapa yang sebenarnya buat program ni. Kan? Yang ni salah satu kriteria yang telah kita bincangkan dengan pihak atasan lah kan. Jadi kalau ikutkan dia suruh buat sehari je ni kan, dia akan, tapi kita nego lagi kan. Kalau ikut dia kata review malam ni, malam esok hantar kan. Tapi kita faham ada kekangan, halangan yang jadi kita nego lagi kan. Walaupun benda ni memang tak kurang menyenangkan ramai pihak, tapi inilah keputusan ataupun pilihan yang kita ada kan. Atau kita tak buat terus. Lagi kita tak nak yang tu. Kan? Sebab CJ pun dah ada, dah apa semua, hadiah pun dah ada kan. Duit pun dah ada kan, dah bau-bau dah tu kan. Yang hak mana power-power tu dah dapat target dah macam mana kan. Jadi sayanglah, baik kita teruskan dengan kemampuan ataupun pilihan yang kita ada, kita teruskan. Saya rasa 2 hari tu cukup tu. Masa dikira sebagai markah juga kan. Okey, dia lalu checkpoint dulu. Bila dah finish, dah habis semua checkpoint tu, kan, in case kalau berlaku markah yang sama, baru kita tengok masa. Kan. Memang ada kemungkinan, confirm lah ramai takkan tak lepas lalu kan, mesti ada markah yang sama kan. Dan kita akan tengok yang tak akhirnya kepada masa. Dan juga soalan Viva nanti tu. Kan. Itu untuk final lah, tapi untuk yang video ni tak adalah lagi Viva tu. Jadi dia dikira berdasarkan checkpoint, markah checkpoint dan juga masa. Betul. Masa dia ambil kira. Mana-mana dikira. The part of robot. Markah masa penting untuk hantar ni 11:59, 29 Oktober. Memang kita strict bahagian masa ni. Sebab sebelum ni pun kita, pusingan 1 pun alhamdulillah memang patuh ramai yang patuh kepada masa yang kita tetapkan. Dia dapat, kalau boleh jangan last minute lah. Kalau dah selesai checkpoint tu, hantar je video tu kan. Submit je. Kan? Jangan tunggu last minute, takut nanti blackout pula ke rumah kan. Kacau. Reverse. Satu, sebab apa kita tak reveal, sebab memang semua pergi. Semua pergi. Jadi tak ada masalah kat situ, semua pergi. Cuma kita tak boleh nak dedahkan markahnya kan? Sebab apa tak boleh nak dedahkan markahnya? Sebab apa Wan? Hmm.
Tapi kita boleh kongsi lah sebab kita setuju untuk kongsi secara umum lah. Kita tak boleh secara detail ni pun sebenarnya atas arahan JPN juga. Sebab video yang satu tu sebenarnya banyak yang tak ikut SOP kan. Walaupun surat tu tak keluar lagi yang 1 bulan tu. Tapi nampak sebab video tu kita kena gabungkan baru kita boleh upload kan. Sebab video terlalu banyak, 90 lebih. YouTube dah limit kepada 15 saja sehari. Jadi kita tak boleh nak upload 90 terus. Jadi kita kena gabungkan. Bila kita gabungkan tu, maknanya video yang tak okey segi SOP pun termasuk sekali lah kan. Kita tak buang video tu. Kita tak boleh nak. Nanti kecil hati pula dia. Jadi keputusannya JPN ataupun pihak atasan kata tak boleh nak revealkan benda tu. Jadi kita tak boleh nak tengok lah segi result dia tu. Sebab kalau kita tunjuk result pun, tak tunjuk video pun macam tak ada makna juga kan. Cuma yang boleh kita sebut untuk kategori boleh sebut tak Wan? Kita bagi jugalah, takut kesian orang nak tahu sangat kan. Boleh tak? Ke tak payah? Tak, dia bukan orang yang tanya tu bukan dia tahu yang dia nak tahu yang orang lah tu. Sebab tu menjadi kesangsian, menjadi tanda tanya sebenarnya. Jadi segi kebolehpercayaan, dia panggil reliability dan validity tu kita boleh petikaikan kan. Jadi kita pun terutama yang tim yang hantar banyak lah kan. Nampak macam sama je semua kan. Jadi sebab tu kita cari kaedah yang lebih mengurangkan. Nak kata mengelak tu kita tak tahulah kan. Susah. Round 1, round 2 campur markah ke? Ustaz Zul, campur tak? Betul. Ya. Sebab rakaman. Bukanlah the best lah. The best of recording lah. Hmm. Hmm. Hmm.
Weh, masa je Mok. Dia orang nak buat benchmark tu. Dia nak buat benchmark. Tak apa bagi tahu ni je, jangan share lah, bagi tahu je. Ha. Laju tu.
Soalan penting tu. Cikgu Afifi, Ustaz Zul baca. Buat. Hmm. Hmm. Sebab saya rasa soalan Cikgu Hafifi ni penting juga ni. Sebab dia takut berlaku ralat, tertekan terlalu cepat, terlalu lambat. Sebab sekarang seorang yang handle kan. Jadi dua tangan tu lah yang digunakan. Satu nak tekan robot, satu nak tekan timer. Itu isu tu. Kan? Hmm. Okey. Okey, tak. Hmm. Itulah yang untuk M-Bot ni saya rasa mungkin kena banyak kali rakam kot. Sebab dia problem dia sebab dia tak ada timer kan di M-Bot tu. Kalau macam kilat dia boleh display tu bila dia finish. Macam Lego pun tak ada masalah. Sekarang ni kilat apa M-Bot. Jadi kalau tak jadi tu maknanya boleh try lah sebab tu rakaman kan. Boleh try. Sehinggalah dapat orang kata apa ketepatan lah. Nak dapat 100% tu saya pun tak tahulah macam mana M-Bot ni. Tolong senaraikan top 3 kilat. Tadi dah sebut. Rubrik pemakahan Viva. Tadi soalan pun tak keluar lagi kan. Pembayang pun dah cerita sikit-sikit je. Tak boleh nak cerita detail. Sebab benda tu memang sulit lah kan. Cuma segi pemakahan, markah berapa Cikgu Wan diperuntukkan untuk Viva? Betul. Hmm. 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 Untuk makluman kami bukanlah hakim besar ni. Kami ni ke bawah aja, bawah sekali je ni. Di atas kami adalah rujukan penasihat untuk di kalangan pensyarah daripada doktor, daripada UMP. Jadi kita ni buat kerja kita di belakang je. Kita ni bawah je. Jangan ingat kami ni hakim yang besar, bukan. Kita tolong bahagian teknikal je kan.
Dia segi rubrik, segi pemarkahan tu kita ada pakar yang lebih, dan dia pun tak boleh nak dedahkan. Hakim ni dia kena sembunyikan dia. Sebab nanti hmm. Jadi kajilah robot masing-masing tu. Kalau robot dia tu ada 4 sensor, 5 sensor, 10 sensor, Allah macam terceritalah pula. Tak apalah. Tak, kita nak bantu, kita nak bantu. Kita nak bantu. Nanti pening sangat sampai tak boleh jawab, keras kan, tak ada makna kak. Ha. Tapi bukan soalan tu pun kan. Soalan lain. Tengoklah. Jangan nampak. Jangan ada dalam kamera. Handset ada dalam kamera tak apa. Okey. Last guna liquid paper untuk putihkan. Okey, yang ni embok ni kan. Dia kena putihkan. Okey, 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 rumusan saya yang pertama, saya bagi pihak penganjur kan, pihak jawatan kuasa teknikal, mohon maaf lah atas perubahan besar. Memang terkejut lah, saya sendiri pun terkejut kan. Jadi kita tak boleh nak elak benda tu disebab kena patuh kepada arahan kan, kita pun, dan yang keduanya kita tak nak benda ni ditangguhkan. Pilihan pertama dulu dicadangkan tangguh lah kan. Tangguh tu memang berat lah sebab kita dah ready macam-macam, semua dah semangat dah kan, nak habiskan benda ni, nak selesaikan perjuangan ni. Jadi kita teruskan dengan option pilihan yang diberikan oleh pihak atasan lah. Kita tertakluk. Mungkin kalau penganjur tu bukan SK Seri Terentang, pihak swasta mungkin tak sebeginilah ketatnya SOP. Kita bukan apa, SOP tu penting sebenarnya kan, sebab dalam keadaan COVID sekarang masih mengganas kan, kita pun kena jaga. Dan kita harap kita pun menjadi perhatian, menjadi panduan lah kan. Mungkin selepas ni orang lain nak buat pertandingan juga, dia boleh rujuk, dia boleh jadikan kita panduan kan. Secara online macam ni cara dia kan. Sebab KPM dia bukanlah straight sampai tak boleh buat co-curriculum aktiviti ni. Dia bagi kan, kalau ikut surat yang di viralkan ni pun dia bagi, cuma tak boleh bersemuka. Jadi kita kena kreatif lah kan. Kita kena pandai cari macam mana kita nak buat dalam keadaan tidak bersemuka. Sebab itulah kita bincang panjang dengan pihak atasan dan kita dapatlah solutionnya pada malam ni untuk teruskan juga. Dan saya harap semua peserta bagi sokongan lah kepada option yang kita ada ini supaya kita dapat teruskan sehingga ke akhirnya. Sebab jangan risau, hadiah tu confirm dah dapat buku kan, special buku robotik kan. Semua peserta kita nak bagi buku. E-book pun ada buku, dan sijil pun penyertaan tu confirm lah semua dapat kan. Cuma tinggal lagi nak menentukan kedudukan lah, di mana yang terbaik di antara. Semua terbaik, semua dah okey, boleh buat robot tu okey, cuma kita nak cari yang terbaik. Dan saya harap kalau sebarang masalah, kalau boleh gunakanlah grup saluran yang kita ada tu, Telegram tu, tanya, sebab ramai pakar robot dalam tu, dia boleh membantu dalam kategori masing-masing kan. Jadi kalau tanya saya, takut saya tak terjawab, tak sempat nak jawab. Dan itu saja dari saya, dan saya serahkan kembali kepada mentor yang lain, bukan mentor, AJK yang lain.
Virtual. Okey, penutupnya memang saya record sesi kita ni 1 jam, hampir 1 jam setengah lah saya record dan saya akan sharekan link lah untuk, yang tak dapat menyertai pada malam ni. Saya rasa ramai tak dapat join ni, kan. Sebab saya tengok 70 lebih tadi kan. Mungkin tak apa, boleh tengok video tu balik, playback tu balik. Okey, itu saja. Okey, Wan. Okey, okey, okey. Teknologi Park Malaysia. Okey, inilah ni badan yang penting lah, syarikat yang penting yang menyokong kita dan kita rasa kita harap lepas ni kita ada lagi sebenarnya tak habis pun belum habis pertandingan ni kita dah plan, kita dah macam-macam fikir kan. Okey.
Okey, insyaAllah. Okey, kita akan sediakan laporan penuh nanti. Okey, sama. Assalamualaikum, selamat malam.